Dia cuba menjerit tapi suara tak keluar. Lepas tu cuba untuk melarikan diri tapi kaki dia ni macam terpaku dekat lantai tu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Sekarang background Pika baru. Lawa tak? Tapi yang paling penting, mata Pika sekarang merah. So, sorry sangat kalau korang rasakan yang benda ni agak mengganggu. Tak ada mengganggu sangat pun. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah kali ini berkait rapat dengan sikap sesetengah daripada orang kita yang sangat malas untuk basuh pinggan. Lebih-lebih lagi selepas mereka makan pada waktu malam. Memang kita tak nafikan lah, kebiasaannya memang kita malas lah kan nak basuh pinggan ni. Tetapi that's why lah orang tua zaman-zaman dulu mereka sangat pantang tau. Kalau bila lepas je kita makan, kita pergi letakkan pinggan dan juga mangkuk semua tu dekat dalam sink. Lepas tu kita tak basuh sampailah keesokan paginya. Seingat Pika memang nenek ke ataupun orang tua dulu-dulu memang marah sangat-sangat. Jadi diharapkan semoga kisah kali ini ni dapat memberikan pengajaran kepada korang semua supaya selepas ni kan, lepas korang makan tu, make sure yang korang terus cuci pinggan mangkuk dan juga cawan korang tu semua. Untuk kisah seram malam ni, kejadian ni sebenarnya berlaku kepada dua watak utama dalam cerita ni iaitu Amir dan juga Haziq. Mereka berdua ni merupakan kawan yang masih lagi bujang, belum kahwin, dan mereka ni duduk tinggal bersama dekat sebuah rumah sewa yang terletak di Kajang Selangor. Seperti biasalah kan orang bujang, bila waktu malam kebiasaannya mereka ni akan keluarlah untuk pergi lepak dengan kawan-kawan ataupun kadang-kadang dia orang ni pergi main futsal. Nak jadikan cerita, pada satu malam ni Amir dengan Haziq tu, dia orang ni pergi main futsal. Lepas tu bila dah balik daripada main futsal, mereka ni rasa lapar lah pula kan. Jadi mereka pun masak dan lepas tu mereka pun makan malam. Tetapi seperti biasalah Haziq dengan Amir ni, mereka ni sangat suka tak basuh pinggan. Bila selepas mereka makan pada waktu malam, biasanya mereka terus letak je pinggan, mangkuk apa semua tu dekat dalam sink. Lepas tu keesokannya tu barulah diorang ni akan basuh. Jadi pada malam tu pun sama jugalah periuk nasi yang diorang gunakan, pinggan mangkuk, cawan apa semua dan juga kuali ke apa kan. Memang semuanya diorang just tinggalkan macam tu je dekat dalam sink. Okey, selepas Amir dan juga Haziq ni siap makan malam, mereka biasanya suka pergi ke ruang tamu lepas tu melepak dekat sana. Dan pada malam tu pula, mereka melepak dekat depan TV sambil tengok TV. Lepas tu sedar tak sedar, mungkin sebab diorang kan baru saja balik daripada futsal tadi kan, agak kepenatan. Jadi kedua-dua kawan ni tertidur dekat ruang tamu sampailah Amir tiba-tiba terbangun sekitar jam 4 pagi. Amir ni pada mulanya memang dia tidur nyenyak, tapi dia terbangun tu disebabkan oleh dia terdengar ada bunyi macam orang tengah cuci pinggan dekat dapur. So pada masa tu Amir ni dalam keadaan mamai, dia ingatkan yang dekat dapur tu adalah Haziq. Jadi seperti biasalah kan, dalam mana-mana kisah seram, kebiasaannya memang kita akan hadir satu perasaan iaitu perasaan ingin tahu. Sama jugalah dengan Amir dalam kejadian ni, yang mana pada masa tu dia jadi macam rasa nak tahu kan, Haziq ke yang tengah basuh pinggan dekat dapur tu. Rajinnya Haziq kan, waktu pukul 4 pagi pun bangun untuk cuci pinggan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan mamai, Amir ni pun bingkas bangun. Lepas tu sambil-sambil duk gosok mata tu kan, dia pun pergilah ke dapur untuk jenguk Haziq ni. So masa tu keadaan rumah diorang ni agak gelap, agak malap lah sebab katanya dekat bahagian dapur ni diorang tak buka lampu. Jadi dalam keadaan sama-sama macam tu dengan Amir ni yang masih lagi mamai sambil duk gosok mata semua tu, dia nampak ada satu susuk tubuh yang tengah duduk tercegat dekat tepi meja makan dekat dapur diorang ni. Lepas tu Amir ni dia pun pergilah tegur si Haziq ni. Dia cakap lah, Haziq ke tu? Weh, tak payahlah rajin sangat cuci pinggan. Sekarang dah pukul 4 pagi.
kita sambung cuci esok je lah, nanti aku tolong kau. Dia cakap macam tu lah dekat Haziq kan, lebih kurang. Tapi tak ada respons langsung daripada Haziq ni. Lepas tu Amir ni pun macam pelik lah, kenapa Haziq ni tak respon kan. So Amir ni pun pergi mendekatkan diri dengan Haziq tu. Bila Amir berjalan perlahan-lahan mendekati si Haziq tu, masa tu barulah Amir ni sedar yang rupa-rupanya yang tercegat dekat dapur dia orang tu sebenarnya bukan Haziq, tetapi gula-gula. Amir kata benda tu adalah sekujur tubuh yang dibaluti kain putih, dan masa tu keadaan benda tu dia tengah macam mengunyah sesuatu. Jadi Amir ni pun disebabkan dia terkejut kan, dia pun sebutlah Allahu Akbar. Kemudian dalam keadaan ketakutan tu Amir cubalah untuk mengusir benda tu dengan membaca ayat kursi dan juga beberapa ayat lain lah yang dia ingat. Macam biasalah kan kalau kita dengar kisah seram ke apa, orang selalunya ajar untuk baca ayat kursi. Jadi Amir ni pada masa tu dalam keadaan yang cemas tu, dia cuba untuk baca ayat kursi, tapi mungkin ayat kursi dia tu tunggang terbalik ke apa dia tak tahu, disebabkan oleh dia terlampau takut. Macam mana dia tak takut kan, sebab yang dia nampak tu, makhluk tu bukan setakat tunjuk badan dia tau, tapi boleh nampak juga rupa dia, iaitu muka hitam penuh dengan macam tanah gitu. Jadi disebabkan Amir ni terlampau takut sangat, dia kata dia cuba untuk memanggil Haziq, tetapi malangnya kaki dia dengan suara dia ni macam kaku tau. Dia cuba menjerit tapi suara tak keluar. Lepas tu cuba untuk melarikan diri, tapi kaki dia ni macam terpaku dekat lantai tu. Apa yang lagi menyeramkan adalah benda tu semakin lama semakin dekat dengan Amir ni. Dan pada masa yang sama jugalah, selain daripada nampak ada tanah dekat muka makhluk tu, Amir juga boleh nampak dengan jelas yang muka makhluk tu dia macam seakan-akan mereput. Mukanya macam hancur sambil makhluk tu juga tengah makan sesuatu. Dia macam tengah mengunyah sesuatu. Pada masa yang sama juga, Amir boleh tengoklah yang sekeliling makhluk tu bersepah makanan tau. Dekat bawah ni penuh dengan sisa makanan yang jatuh daripada mulutnya yang tengah dikunyah tu. Ada juga macam sisa-sisa nasi dan sebagainya dekat bahagian lantai ni. Jadi masa ni, Amir ni kata dia otak dia memang totally blank. Memang totally kosong, sebab apa yang dia fikir pada masa tu adalah cuma untuk melarikan diri, pergi dapatkan Haziq ataupun keluarlah daripada kawasan dapur tu kan. Tetapi malangnya bila Amir ni cuba untuk melarikan diri dan mendapatkan Haziq, benda tu tiba-tiba muncul betul-betul dekat depan Amir ni tau. Mungkinlah bila Amir cuba untuk pusingkan badan, benda tu zap pergi depan Amir. Kemudian ada lagi satu benda seram tau, iaitu bila Amir ni dah lah benda tu tiba-tiba muncul depan dia kan, sekali benda tu cakap something dekat Amir ni. Dia kata macam ni, "Aku lapar, Amir, bagilah aku makan." Dengan suara yang sangat garau macam tu. Jadi disebabkan oleh dahlah dia nampak benda tu dengan jelas, lepas tu tiba-tiba pula benda tu macam merayu dengan suara garau untuk meminta makanan daripada Amir kan. Jadi pada masa tu Amir ni mungkin disebabkan oleh terlampau takut punya pasal, Amir tu pengsan tau dekat situ juga. Dia cuma bangun bila waktu subuh je. Itu pun selepas dia dengar azan subuh berkumandang dekat luar. So, selepas daripada kejadian tu, Amir ni dia demam selama 3 hari. Dia tak mampu nak menceritakan apa yang berlaku dekat dia sampailah bila demam dia tu dah semakin pulih. Lepas 3 hari kemudian, barulah dia berani untuk buka mulut untuk menceritakan kejadian seram yang berlaku dekat dia tu, dekat Haziq. Bila Amir ceritakan tentang kejadian tu dekat Haziq, Haziq ni dia jadi macam termenung panjang tau. Mungkin juga Haziq dengan Amir ni masa tu barulah dia orang ni sedar. Patutlah orang tua dulu-dulu memang sangat-sangat pantang, sangat-sangat marah kalau kita biarkan pinggan mangkuk apa semua tu terbiar je macam tu dekat sink, dekat dalam sink kan. Sebab sekurang-kurangnya selepas korang dah siap pakai pada waktu malam, cuci bersih-bersih, jangan tinggalkan dapur korang bersepah macam tu. Sebab biasanya memang makhluk macam tu, dia orang ni suka menapak dekat tempat-tempat yang kotor.
tempat-tempat yang ada makanan yang bersepah semua kan. Jadi dekat sini pengajaran dia adalah untuk korang dekat luar sana yang memang sangat-sangat suka lepas makan tu kan letak je dekat dalam sink tu, apa kata lepas korang dengar kisah Pika pada malam ni, rajin-rajinlah untuk terus cuci pinggan. Jangan biarkan benda tu terbiar, especially makanan ke apa semua tu, make sure tutup dengan elok-elok, pinggan mangkuk semua tu bersih. Pastikan yang dapur korang tu jangan bersepah. Cukuplah pengalaman yang dikongsikan oleh Amir dan juga Haziq ni menjadi pengajaran buat kita semua. Sebab sampai sekarang Pika pun bila terbaca kisah ni kadang-kadang ada rasa macam aku pun pernah juga biarkan pinggan kan. Kadang-kadang kita penat sangat kan. So hopefully kisah kali ni memberikan pengajaran lah kepada kita semua. Alright? So, apa pendapat korang tentang kisah yang Pika kongsikan kali ini? Sekiranya kalau korang pernah mengalami pengalaman yang sama ataupun mungkin pernahlah nenek moyang korang dulu marah dekat korang ke kan bila tinggalkan pinggan mangkuk macam tu, bolehlah juga korang kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So, apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini dan seperti biasa, sebelum Pika tutup video kali ini, apa kata kalau korang semua tekan butang subscribe dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.